Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, dalam video ini saya akan membentangkan berkenaan analisis konsep hermeneutik dalam tafsir Al-Quran. Baik, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada pensyarah kami, Prof. Madya Dr. Haziah Husin atas tunjuk ajar, bimbingan dan didikan yang sangat baik kepada kami sepanjang pengajian bersama Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Okay, baik, kita pergi kepada topik perbincangan. Topik yang akan dibincangkan dalam kajian ini ataupun video ini adalah yang pertama, definisi hermeneutik, sejarah hermeneutik, tokoh dan teori hermeneutik, perbezaan antara hermeneutik dan tafsir, hermeneutik sebagai metod pentafsiran dan kekeliruan hermeneutik dalam tafsir Al-Quran. Kita pergi kepada topik perbincangan yang pertama, iaitu definisi hermeneutik. Secara umumnya, hermeneutik ini didefinisikan sebagai satu teori ataupun falsafah tentang tafsiran makna. Dan perkataan hermeneutik ini dari sudut bahasa diambil daripada bahasa Yunani, iaitu hermenuin, hermenia, hermenias, yang bermaksud mentafsir, tafsiran atau tentang pentafsiran. Dan sebenarnya perkataan hermeneutik ini juga diambil daripada nama seorang tokoh mitologi Yunani, iaitu Hermes. Dan perkataan daripada bahasa Yunani ini diserap ke dalam bahasa Jerman menjadi hermeneutik dan bahasa Inggeris menjadi hermeneutics. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, hermeneutik ini didefinisikan sebagai satu ilmu yang digunakan dalam mencari pemahaman teks secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, ia didefinisikan juga sebagai satu disiplin yang berusaha untuk memahami makna dan maksud sesuatu konsep pemikiran. Dan yang ketiga, ia dikenali sebagai seni praktikal ataupun didefinisikan sebagai seni praktikal yang digunakan dalam perkara-perkara seperti bersyarah ataupun mentafsir bahasa lain ataupun menerangkan dan menjelaskan teks. Okey, itu definisi hermeneutik. Kita pergi pula kepada sejarah hermeneutik. Kita tengok satu persatu. Okey, asal hermeneutik. Seperti yang saya sebut sebelum ini, seperti yang saya sebut tadi, hermeneutik ini berasal dari mitologi Yunani, iaitu Hermes, iaitu dewa yang bertugas menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan apa? Menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia melalui medium bahasa sama ada secara lisan atau tulisan. Hermes ini dikatanya dia menerima satu pesanan dengan bahasa Tuhan, bahasa langit lah. Okey. Lepas tu dia terjemah ataupun dia mentafsirkan pesanan itu ke dalam bahasa bumi, ke dalam bahasa manusia. Itu peranan Hermes yang dikatakannya. Okey. Yang kedua kita tengok hermeneutik. Bagaimana hermeneutik ini boleh dijadikan sebagai satu ilmu, macam mana dia boleh pergi ataupun dia boleh dijadikan sebagai satu ilmu atau teori tafsir. Ada 3 faktor. Yang pertama, masyarakat pada ketika itu terpengaruh oleh pemikiran Yunani. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Yahudi dan Kristian mengalami masalah teks kitab suci dan mereka ini mencari model tafsir yang paling sesuai untuk menterjemahkan teks kitab tersebut. Okey. Yang ketiga, masyarakat Eropah lari daripada cengkaman tradisi dan autoriti agama, kemudian membawa hermeneutik ini untuk keluar dari konteks keagamaan. Itu 3 faktor yang menjadikan hermeneutik ini dia bertukar menjadi satu ilmu atau teori tafsir. Okey, kita tengok pula macam mana hermeneutik ini tersebar ataupun bagaimana pergerakan hermeneutik ini. Okey, pertama sekali dia muncul kerana disebabkan oleh persoalan tentang pentafsiran dan autoriti Bible. Pentafsiran Bible ini berlaku dalam kalangan gereja
asalnya dan dibawa keluar menjadi satu falsafah pentafsiran kehidupan sosial. Itu dia punya konsep asas hermeneutik. Okey. Dan dikatakan juga Hermes, dewa tadi, mitologi Yunani tadi tu adalah Nabi Idris. Ada kajian yang menyatakan yang menyebut tentang apa ni? Anggapan ini. Dan kajian tersebut mengatakan ini adalah pandangan Hussein Nas. Hussein Nas ini berpandangan seperti ini kerana mengikut sejarah katanya pekerjaan Nabi Idris adalah sebagai tukang tenun. Dan tukang tenun kerjanya adalah memintal benang. Kan? Memintal benang. Dan memintal ini dalam bahasa Latin adalah tigre. Dan produknya disebut sebagai textiles atau teks. Dan teks ni pula merupakan fokus dalam hermeneutik. Itu dia punya, dia nak kait. Dia nak kait-kait tu, macam tu. Okey. Kita tengok pula anjakan hermeneutik ataupun perubahan hermeneutik. Okey. Asalnya hermeneutik ini adalah satu alat untuk mentafsir Bible. Okey. Kemudian dia menjadi metod pemahaman teks secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, metodologi pemahaman menjadi falsafah kerana ataupun sebab dia dipengaruhi oleh corak fikir masyarakat pada ketika itu yang berpandukan semangat rasional. Dikatakan dalam kajian masyarakat menerima satu kitab suci. Dan bila mana intipati kitab itu tidak menyampai kepada rasional akal, jadi mereka ini mencari satu alat untuk menterjemahkan intipati teks tersebut. Mencari alat yang paling betul supaya terjemahan tu paling tepat. Macam itulah. Dan bila macam bertentangan dengan rasional akal mereka, itulah menyebabkan munculnya hermeneutik ini. Okey. So, kita tengok pula gagasan idea. Gagasan idea, asalnya idea hermeneutik ini daripada Frederick S. Lepas tu dia pergi kepada Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher. Sorry lah kalau, minta maaf kalau tak berapa arif untuk menyebutnya. Okey, dia pergi pula William Dilthey. Lepas tu Martin Heidegger. Diteruskan pula Hans Georg Gadamer. Dan terakhir Jürgen Habermas. Nanti kita tengok satu-satu apakah teori tokoh-tokoh ini. Tapi bukan semualah, ada dalam 3-4 orang macam tu. Okey. Hermeneutik ini sebenarnya dia muncul pada awal abad ke-17 dan 18 sebagai alat untuk memahami teks suci. Kemudian pada abad ke-20 dia menjadi sebagai satu bidang keilmuan. Okey. Hermeneutik. Apa itu hermeneutik? Secara kesimpulan daripada definisi dan sejarah yang dibincangkan tadi, hermeneutik ini adalah satu ilmu yang berperanan seperti Hermes yang bertugas menyampaikan mesej Tuhan Zeus. Itulah yang dikatakan pesanan Tuhan tadi kepada manusia. Oleh kerana mesej ini masih dalam bahasa langit, maka perlu kepada perantara yang boleh mentafsir dan menterjemahkannya ke dalam bahasa bumi, iaitu bahasa manusia lah. Maka bermula dari fungsi dan peranan inilah hermeneutik mendapat makna baru sebagai satu seni tafsir, iaitu seni memahami. Okey, kita pergi kepada tokoh dan teori hermeneutik. Tokoh yang pertama, tokoh dan teori yang dibawa Schleiermacher ataupun dikenali sebagai tokoh hermeneutik spiritual.
Okey. Tokoh ini dia menggunakan hermeneutik untuk memahami maksud asal sesuatu teks. Menurutnya hermeneutik ini adalah untuk memahami maksud asal sesuatu teks, malah lebih daripada itu, iaitu untuk memahami satu wacana ataupun perbahasan dengan baik dan jika perlu lebih baik daripada penciptanya. Okey. Hermeneutik ini menurutnya juga ialah satu penyelidikan arkeologi sama ada dalam bentuk teks, artifak atau dokumen, kemudian mencari roh. Macam dia nak cari aura, macam itulah. Dan oleh itu, tokoh ini menawarkan 3 kerangka pemahaman iaitu sejarah, tata bahasa dan spiritual dalam mentafsirkan teks. Ada tiga yang dia lihat dalam pentafsiran teks, sejarah, tata bahasa dan spiritual. Ini yang dikaitkan. Maksudnya bila dia nak mentafsir tu, dia kaitkan, bukan dia lah, maksudnya hermeneutik ini bila nak mentafsir guna pendekatan ataupun metod hermeneutik ini ada 3 yang akan berlegar-legar. Sejarah, tata bahasa dan spiritual. Okey. Schleiermacher ini juga menyebut setiap pengarang memiliki waktu dan tempat yang berbeza. Dan disebabkan itu, bahasa boleh diubah mengikut 2 perkara ini. Sehingga menjadi satu jurang, kemudian menjadi kekeliruan. Maka, proses pemahaman diperlukan untuk mengatasi jurang ini. Sebab itulah munculnya hermeneutik spiritual. Teori hermeneutik spiritual dia tadi. Okey. Kita pergi kepada tokoh yang kedua iaitu Gadamer, tokoh hermeneutik ontologi dan falsafah. Okey, menurut Gadamer, kunci pemahaman adalah dengan penyertaan dan keterbukaan, bukan manipulasi atau kawalan, berkaitan dengan pengalaman, bukan hanya pengetahuan dan berkaitan dengan dialektika. Dialektika ni maksudnya adalah satu seni amalan menilai kebenaran suatu teori atau pendapat secara perbincangan juga perdebatan. Bukan metodologi. Okey. Gadamer ni menurutnya dia kata hermeneutik ini adalah satu kunci pemahaman yang memerlukan kepada penyertaan, bukan satu kawalan. Dia bukan setakat pengetahuan, tapi perlu kepada dialog. Kalau maksudnya tidak terhad, kalau ada pengetahuan tu tak cukup. Dia perlu kepada dialog. Maksud dialog tu adalah dialektika tadi. Perlu kepada persoalan-persoalan yang diutarakan ataupun yang wujud timbul dalam satu perbincangan. Ini dia punya hermeneutik menurutnya lah. Dan bukan satu metodologi. Maksudnya dia boleh berubah-ubah. Dia bukan satu ketetapan. Macam metodologi, dia dah tetap. Tapi hermeneutik ni tak. Dia tak tetap. Dia boleh berubah-ubah. Okay, kita tengok yang kedua. Teorinya adalah hermeneutik ontologi, iaitu nisbah pemahaman yang tidak dapat diukur oleh ruang waktu dan tepat kerana berkaitan dengan sejarah yang sentiasa berubah. Dia kata teori hermeneutik dia ini tak boleh diukur dengan ruang dan waktu. Maksudnya macam mana keadaan sekalipun, kalaulah misal kata zaman A begini-begini, jadi pentafsiran akan jadi begini-begini. Zaman B, zaman ke depan zaman B begini-begini. Jadi pentafsiran yang A tadi akan berubah mengikut zaman B tadi. Dia kata hermeneutik ini berdasarkan kepada sejarah. So pentafsiran tu boleh berubah-ubah ikut sejarah tu. Okey. Yang ketiga, membaca dan memahami sebuah teks pada dasarnya adalah melakukan dialog dan membangun penyatuan antara sebuah teks, dunia pengarang dengan dunia pembaca. Inilah
nak mentafsir teks tu perlukan kepada pembacaan dan pemahaman yang pada dasarnya dia berlega-lega antara kandungan teks, dunia pengarang dengan dunia pembaca. Jadi pentafsiran tu akan dilakukan bukan saja setakat kandungan teks, tapi diambil kira juga apakah yang berlaku pada pengarang dan pembaca. Contoh permasalahan yang berlaku ataupun apa-apa yang berkaitan lah dengan keadaan semasa itu ketika pentafsiran dijalankan. Macam itulah. Okey. Pergi kepada tokoh yang ketiga iaitu Habermas, tokoh hermeneutik kritis. Okey, Habermas ini pula, kita tengok salah satu point. Habermas membawa karakter sekolah Frankfurt iaitu kritis dan pemikiran masyarakat Jerman yang banyak dipengaruhi oleh Marx. Masyarakat Jerman ini terkenal dengan ideologi kritikan mengenai falsafah. Jadi Habermas ini dia ada pengaruh sekolah Frankfurt ni, jadi dia punya pemikiran ni lain sikit, lebih kritis. Dia tak tengok pada bahasa, dia tak tengok pada spiritual, dia tak tengok pada sejarah, tapi lebih mendalam. Okey. Dan teori kritis ini dibina atas dakwaan bahawa setiap bentuk tafsiran dijamin mengandungi berat sebelah dan unsur kepentingan politik, ekonomi, sosial, termasuk kesusasteraan kelas, etnik dan gender. Dia kata teori ini dia bina kerana padanya setiap bentuk tafsiran yang sebelum-sebelum ini ada berat sebelah dan unsur kepentingan sesuatu. Contoh pada ketika itu sangat hebat politiknya ataupun ada isu tentang ekonomi misal kata. Jadi pentafsiran tu diberat sebelah pada itu. Pada politik, pada ekonomi, dia tak menyeluruh. Dia ada berat sebelah macam itulah. Jadi perlu kepada pentafsiran yang lebih kritis, yang tidak berat sebelah seperti ini. Contoh contoh dia nak kata contoh pentafsir seorang pentafsir itu dia terkenal ataupun cenderung kepada politik, maka pentafsirannya akan berbaur banyaknya pada politik. Pentafsiran teks kitab suci mereka tadilah. Macam tu. Jadi perlu kepada satu teori lain yang lebih kritis padanya. Okey, menurut Habermas ini, teori itulah dah sebut tadi kan, teori ini gagal sebelumnya, maka dia mewujudkan penyelesaian dengan mengalih penekanan falsafah iaitu teori Gadamer daripada perhubungan subjek-objek menjadi hubungan antara subjek. Okey. Okey. Kita pergi pula kepada perbezaan hermeneutik dan tafsir ataupun perkaitan antara hermeneutik dan tafsir sebagaimana tajuk kajian ataupun tajuk pembentangan dalam video ini. Okey, hermeneutik muncul kerana desakan pemikiran rasional yang dipelopori oleh falsafah Yunani. Manakala dari segi pewahyuan, Al-Quran telah menjelaskan peranan Nabi SAW dan Nabi SAW menerima wahyu dan menyampaikan tanpa mengubah apa-apa kandungan. Hermeneutik ini muncul kerana desakan pemikiran rasional daripada falsafah Yunani. Okey, maksudnya dia sebabkan pemikiran itu maka muncullah hermeneutik. Tapi kalau tafsir dia asalnya adalah wahyu Al-Quran dan Al-Quran telah menjelaskan bahawa Nabi SAW berperanan sebagai mubayyin, pentafsir ke atas Al-Quran itulah. Tapi Nabi SAW tidak mengubah apa-apa kandungan pun.
mentafsir secara mengikut kandungan Al-Quran tersebut. Macam tu. Okey, yang kedua tafsir Al-Quran bersumberkan nas. Maka Al-Quran terhindar daripada pentafsiran yang menyimpang, manakala hermeneutik pula adalah satu tafsiran sesebuah teks berbeza dan berubah mengikut unsur-unsur yang terlibat dalam pentafsiran seperti perbezaan tempat, masa, ilmu antara pentafsir mengenai sejarah teks dan psikologi pengarang. Maksudnya, tafsir Al-Quran ada nas. Dia bersumberkan nas. Pentafsiran Al-Quran dibuat berdasarkan nas-nas tertentu. Nanti kita tengok apakah nas tertentu itu. Walaupun kita dah tahu pentafsiran Al-Quran perlu rujuk pada apa. Okey, tak apa. Bersumberkan nas dan disebabkan itu Al-Quran ini terhindar daripada pentafsiran yang menyimpang. Tapi kalau hermeneutik pula, dia adalah satu tafsiran yang boleh berbeza, yang berbeza dan berubah-ubah, boleh berubah ikut unsur-unsur yang terlibat dalam pentafsiran pada ketika itu. Kita macam ulang balik kan. Tak apa. Okey. Dan hermeneutik ini juga pentafsiran pendekatan hermeneutik ini juga dipengaruhi oleh pengalaman ataupun pengetahuan pengarang ataupun pentafsir terhadap sesuatu. Contoh kalau dia lebih tahu tentang satu sejarah ini, jadi pentafsiran dia lebih, dia akan sebutlah pasal sejarah tu. Macam tu. Dia berkaitan macam tu. Dia tak ada satu metod yang pasti. Dia macam berubah-ubah ikut kepada akal manusia. Macam tu. Okey, yang ketiga, hermeneutik digunakan untuk mencari keaslian kitab suci dalam agama Kristian. Manakala dalam Islam, hermeneutik diterapkan untuk mencari tafsiran yang paling dekat dengan kebenaran. Namun, kebenaran hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Hermeneutik ini asalnya digunakan untuk mencari keaslian teks kitab suci. Untuk mencari satu kesahihan, untuk mengesahkan terjemahan kandungan teks kitab suci dalam agama Kristian. Dan dalam Islam, hermeneutik ini pula diterapkan macam mana? Diterapkan untuk mencari tafsiran yang paling dekat dengan kebenaran. Tapi, kebenaran itu hanyalah Allah sahaja yang tahu. Setakat mana kebenaran itu. Okey. Kita tengok satu persatu perbezaan antara hermeneutik dan tafsir dalam gambaran rajah ataupun jadual. Okey. Kita tengok konsep hermeneutik. Keaslian hermeneutik, keaslian dan kebenaran teks suci diragui. Manakala tafsir berasal dari kosakata bahasa Arab. Okey. Okey. Yang kedua, membuktikan hermeneutik membuktikan keaslian teks suci, manakala tafsir adalah mentafsir makna perkataan yang masih belum difahami. Hermeneutik mendamaikan percanggahan antara teks suci, manakala tafsir adalah pendekatan sebab dan wahyu. Okey, part ni dia nak maksudkan macam mana hermeneutik ini boleh wujud adalah sebab pentafsiran yang berbeza-beza ke atas teks suci, teks kitab suci. Jadi sebelum adanya hermeneutik, pentafsiran dah pun berlaku. Macam tadilah, pentafsiran dah pun berlaku di dalam gereja berkenaan Bible, berkenaan kandungan Bible kan. Dan untuk mendamaikannya, untuk mencari ataupun mendapatkan satu metod untuk menyatukan, maka terbitlah hermeneutik, pendekatan hermeneutik ini. Okey. Tapi kalau tafsir pula, dia adalah disebabkan wahyu Allah itu sendiri. Okey. Hermeneutik bermula dari kekeliruan teks suci
Manakala tafsir, sumber yang jelas dan sahih. Hermeneutik ini samalah tadi percanggahan antara teks suci. Bermula daripada kekeliruan teks suci, kekeliruan dalam memahami kandungan teks suci, manakala Al-Quran ataupun Al-Quran ini sebabkan dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tafsir ada nas-nas dan dia sumber dia jelas dan sahih lah. Kita tengok yang bawah. Hermeneutik menggunakan pendekatan munasabah. Maksudnya hermeneutik ini konsepnya adalah mentafsir guna akal. Kalau tafsir menggunakan nas-nas, asas tafsiran yang kuat iaitu Quran, hadis, kaul sahabat. Okey. Hermeneutik pula menyelaraskan semua teks. Kalau tafsir, rantaian sanad yang jelas dan diyakini. Maksudnya hermeneutik ini wujud untuk selaraskan semua teks. Tapi tafsir dia ada rantaian sanad yang jelas dan diyakini. Dia ada berbagai-bagai pentafsiran tetapi masih berada dalam konteks yang sama. Maksudnya tidak mengubah atau lari daripada kandungan makna Al-Quran itu sendiri. Dia ada rantaian sanad lah, ada banyak. Kalau yang ni dia nak kalau hermeneutik dia nak selaras satu. Satu je. Nanti lepas banyak-banyak tu dia ada satu. Tapi kalau tafsir dia ada banyak, berbeza-beza juga. Cuma tidak lari daripada kandungan Al-Quran ni. Okey. Hermeneutik, perbezaan ruang masa pentafsir dalaman. Okey. Hermeneutik ini berlaku dia secara bebas. Dia tidak ada satu metod tertentu, dia tak ada satu ketetapan, dia tak ada satu disiplin. Dia boleh berubah-ubah mengikut ruang, perbezaan ruang, masa, pentafsir dalaman, ilmu dan politik. Dan dikatakannya sebab itulah hermeneutik ini menjadi satu yang boleh diletakkan satu nilai relatif. Macam baiklah, baik. Sebab itulah. Sebab tidak ada satu metod tertentu. Maksudnya nak kata contemporary, mengikut peredaran semasa. Macam tu. Tapi kalau tafsir, syarat dan metod pentafsiran yang ketat. Dia ada syarat dan metod pentafsiran yang ketat. Okey. Hermeneutik sesuai digunakan pada teks ciptaan manusia dan tafsir khusus untuk Al-Quran. Hermeneutik ini sesuai untuk guna pada teks ciptaan manusia dan tafsir khusus Al-Quran lah. Hermeneutik ini tidak ada dan sesiapa saja boleh mentafsir. Maksudnya hermeneutik ini tidak ada satu syarat kepada siapa-siapa yang nak guna hermeneutik. Siapa-siapa je boleh guna hermeneutik ini. Tak ada syarat pun. Siapa-siapa je boleh mentafsir. Tak ada syarat pun. Okey, orang nak mentafsir kena apa? Itulah kita tengoklah apakah syarat-syarat menjadi mufassir pula. Okey. Tafsir, syarat bertafsir sangat ketat. Dia ada syarat yang sangat ketat bagi orang yang ingin mentafsirkan Al-Quran ataupun menjadi mufassir. Okey. Hermeneutik sebagai metod tafsir. Hermeneutik ini adalah satu kaedah tafsir atau falsafah pentafsiran yang sangat berbeza dengan metod pentafsiran Al-Quran sebenar. Yang pertama, dia adalah sangat jauh kalau nak dibandingkan dengan metod pentafsiran Al-Quran. Sebab apa? Sebab tadi hermeneutik guna rasional, tafsir guna nas-nas. Okey. Yang kedua, penggunaan hermeneutik dalam pentafsiran Al-Quran tidak dapat dipisahkan daripada tradisi Kristian, iaitu dengan mentafsirkan semula Al-Quran. Kalau guna hermeneutik ini, dia tak akan lari daripada tradisi Kristian yang menggunakan rasional akal tadi. Jadi dia akan mentafsirkan Al-Quran tu balik.
Sedangkan Quran telah ditafsirkan. Maksudnya dia mewujudkan pula pentafsiran baharu terhadap kandungan Al-Quran. Macam mana? Wallahu a'lam, itu kena buat kajian. Okey, yang ketiga, hermeneutik sebagai kaedah pentafsiran yang tidak hanya melihat teks, bahkan berusaha memahami makna literal, kemudian meneroka makna dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar, sama ada pengarang, pembaca dan teks itu sendiri. Dengan kata lain, tiga komponen utama yang terlibat dalam pentafsiran dengan cara hermeneutik adalah teks, konteks dan kontekstualiti. Hermeneutik ini tidak melihat kepada teks semata-mata, dia melibatkan kepada pengalaman, dia melibatkan kepada keadaan pengarang ataupun pembaca. Dia menyesuaikan pentafsiran kepada semua yang itulah pengarang, pembaca. Membawa tafsiran yang sesuai dengan pengarang dan pembaca. Okey. Nas Hamid Abu Zaid menyatakan, Nas Hamid Abu Zaid ini adalah seorang tokoh yang menggunakan pendekatan ini dalam mentafsirkan Al-Quran. Jadi apa kata dia? Dia nak memperkukuhkan hermeneutik ini sebagai satu metod yang boleh digunakan dalam pentafsiran Al-Quran. Apa katanya? Hermeneutik menumpukan pada hubungan mufassir dengan teks. Dia kata macam tu. Dan menurutnya, Al-Quran ini adalah teks dalam bentuk bahasa. Maka prinsip ilmu serta budaya Islam berkembang dan berdiri di atas teks. Di atas teks itu. Menurutnya lagi, teks tidak dapat melaksanakan apa-apa tanpa campur tangan manusia, atau dengan kata lain, teks itu tidak dapat kembangkan ilmu dan tamadun Islam tanpa sentuhan manusia. Maksudnya Al-Quran ini dia umpamakan sebagai satu teks dalam bentuk bahasa. Dan budaya Islam ataupun prinsip ilmu berkembang disebabkan teks tersebut. Dan teks tersebut tidak boleh memberi apa-apa impak ataupun kesan melainkan ada sentuhan manusia. Maksudnya ada pentafsiran daripada manusia, macam tu. Itu kata dia. Okey. Dan Hamid Abu Zaid juga menganggap Islam dan Al-Quran mesti terus dialektik dan mengikut perubahan zaman. Dia mesti perlu perubahan zaman bukan sahaja pada peringkat praktikal tapi juga pada peringkat konseptual termasuk konsep kaedah pentafsiran. Nas Hamid Abu Zaid ini menganggap Islam dan Al-Quran ini perlu mengikut peredaran semasa. Dia perlu berseni dialektik. Perlu berseni, perlu ada persoalan-persoalan dan perlu mengikut perubahan zaman. Perlu contemporary lah. Jangan nampak kuno sangat katanya macam tu. Okey. Nas Hamid Abu Zaid dan ahli hermeneutik yang lain memandang Al-Quran hanya sebagai produk budaya, bukan kalam Allah, sehingga tak boleh dipisahkan daripada konteks sosio-budaya masyarakat Arab ketika Al-Quran diturunkan mengikut sejarah. Dipandang Al-Quran ini sebagai satu produk budaya Arab, bukan kalam Allah, bukan mukjizat, dan sebab itulah dia tak boleh dipisahkan daripada konteks sosial budaya. Dia tak boleh dipisahkan dari konteks masyarakat. Kalau macam kata masyarakat pada ketika itu mengalami satu perubahan. Jadi tak boleh nak pisahkan pentafsiran teks ini, pentafsiran Al-Quran yang dikatakan teks ini tak kena dengan perubahan tu. Macam tu. Okey, Nas Hamid Abu Zaid melontarkan kritikan terhadap metod pentafsiran ahli sunnah dengan menyimpulkan kepada dua perkara. Yang pertama, dia kata ahli sunnah ini mentafsirkan berdasarkan kewibawaan ulama terdahulu. Dia kata pentafsiran yang benar. Okey, pentafsiran yang benar menurut ahli sunnah berdasarkan kewibawaan ulama terdahulu. Jadi kalau ulama A lebih berwibawa, maka itulah yang paling benar. Dia kata macam tu. Kritikan dia.
Yang kedua dia kata, kesilapan asas mereka adalah percubaan untuk mengaitkan makna teks dengan dalil zaman kenabian, risalah dan wahyu. Dia kata pentafsir ulama-ulama tafsir yang terdahulu ini membuat satu silap dan silap asas. Sebab apa? Sebab cuba kaitkan teks dengan dalil zaman kenabian ataupun risalah ataupun wahyu. Itu kritikan dia. Macam tidak masuk akal. Tapi itulah apa yang dia kata. Okey. Okey, dia pula mengatakan juga itu bukan satu kesilapan. Bukan setakat kesilapan tapi sebenarnya adalah satu ideologi yang bergantung pada kemunduran atau anti kemajuan. Dia kata kalau kita tengok pada yang dahulu-dahulu, so jadi kita ni mundur. Islam ini tak ke depan, tidak mengikut semasa. Okay. Dan kritikan yang dibuat ini rentetan daripada metod pentafsiran yang dilakukan dengan merujuk Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tafsir linguistik. Itulah apa yang dikatakan oleh Nas Hamid Abu Zaid. Okey. Bila konsep teks Al-Quran dikeluarkan, kita tengok bila konsep teks Al-Quran dikeluarkan daripada kedudukan sebagai kalam Allah, maka Al-Quran itu akan diperlakukan sebagai produk budaya supaya boleh difahami melalui kajian sejarah tanpa melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat mentafsir atau mengaplikasi maksud ayat Al-Quran dalam kehidupan. Dia akan jauh daripada bila kita keluarkan, kalau Al-Quran ini dikeluarkan daripada kedudukan sebagai kalam Allah mengikut hermeneutik ataupun Nas Hamid Abu Zaid ini, kita akan jauh daripada ataupun tafsiran itu akan jauh daripada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang mana kita tahu Rasulullah adalah mufassir, Rasulullah adalah leader kepada umat, pemimpin kepada umat, punca segala-galanya, punca Islam tersebar, punca umat Islam berkembang. Kita akan pentafsiran itu akan lari, kita manusia ini akan lari akan jauh daripada Rasulullah, sahabat, dengan apa yang difikirkan ataupun apa yang telah difahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Jauhlah kefahaman itu akan terpesong. Okey. Jadi Nas Hamid Abu Zaid ini dia nak keluarkan sebab dia tak nak berada dalam lingkungan kuno tadi, lingkungan lama tadi. Lepas tu dia kata barulah bila Al-Quran ini dah dikeluarkan daripada kedudukan sebagai kalamullah, barulah boleh gunakan kaedah hermeneutik untuk faham Al-Quran. Dan kaedah hermeneutik ini membolehkan pentafsiran Al-Quran bersifat berat sebelah dan boleh disesuaikan dengan tuntutan nilai budaya yang dominannya adalah kepada Barat. Akibatnya muncullah konsep-konsep seperti relativisme tafsir serta dekonstruksi syariah dan seterusnya menolak kewibawaan mufassir. Ini adalah implikasi hermeneutik, metod hermeneutik. Besar sebab ia adalah Barat punya. Okay. Kita tengok kekeliruan hermeneutik dalam pentafsiran Al-Quran. Okey, apakah kesan hermeneutik dalam pentafsiran Al-Quran? Apabila hermeneutik diterapkan dalam pentafsiran Al-Quran, akan berlakulah penyimpangan pada kaedah-kaedah umum Islam. Yang pertama. Yang kedua, akan berlaku pertembungan antara ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Akan berlaku pertembungan dan perhubungan antara ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Usul dan furu'. Qat'iyah dan zaniyah.
Itu apa yang berlaku sekarang, Masya Allah. Allahu Akbar. Terlalu banyak. Terlalu banyak khilaf, terlalu banyak perbalahan antara umat, antara kita berkenaan tiga-tiga perkara ini. Muhkam, mutasyabih, usul dan furu', qat'iyah dan zaniyah. Okey. Allahumma faqihna fiddin, insya-Allah, ya Allah. Selamatkan kami. Okey. Seterusnya, apakah kesan hermeneutik ni lagi? Kesan dia adalah mencerca ulama Islam akan dicerca. Ulama Islam ada kaedah tersendiri. Okey, ulama terdahulu dah ada kaedah. Jadi bila hermeneutik ini datang, hermeneutik ini pula reliable dikatanya. Maksudnya dia dia support, dia menyokong kepada perubahan. Dia apa ni, pentafsiran mengikut perubahan semasa kan. Keadaan semasa. Jadi orang yang menerima ataupun membaca tafsiran hermeneutik ini akan berfikir secara rasional dan akan mengkebelakangkan pendapat-pendapat ulama sebab pada mereka dah tak logik dah. Itulah disebabkan, itulah implikasi, itulah itulah ulasan ataupun syarah daripada ulama Islam akan dicerca ni. Sangat besar dia punya implikasinya. Okey, seterusnya konsep wahyu diubah, iaitu keaslian Al-Quran sebagai kitab yang terlindung lafaz dan maknanya dicabar. Konsep wahyu ataupun keaslian kandungan Al-Quran itu akan dicabar lafaz dan makna. Dicabar oleh siapa? Boleh berlaku Barat memang terang-terang akan mencabar lafaz dan makna Al-Quran. Kebanyakannya. Dan sebabkan hermeneutik ini juga berlaku di kalangan umat Islam sendiri. Kita boleh tengok sekarang macam mana keadaan. Dan seterusnya, kerasulan Nabi Muhammad direndahkan sehingga tahap sama taraf dengan manusia biasa yang syarat dengan kekeliruan dan hawa nafsu. Implikasi hermeneutik ini menyebabkan, apa kesan dia? Kesan dia boleh menyebabkan Rasulullah punya taraf tu menjadi rendah. Sebab nak ikut pada rasional semasa, jadi kerasulan Nabi tu menjadi rendah, macam dipijak-pijak macam tu. Ataupun disamakan level dengan manusia biasa, berbuat silap. Itu kesan hermeneutik dalam pentafsiran Al-Quran. Dan kesan buruknya juga terlihat pada sikap pendukung hermeneutik daripada kaum liberal yang menyuntik ideologi serta kebenaran secara terang-terangan dalam tulisan-tulisan mereka. Kesan hermeneutik ini jugalah membenarkan ideologi liberal. Ideologi liberal tahu macam mana? Okey, dan hermeneutik ini menentang prinsip Islam kerana cenderung menghubungkan perkara yang qat'i. Itu kesan-kesannya. Okey. Penggunaan hermeneutik dalam pentafsiran Al-Quran termasuk dalam kategori berpaling daripada Al-Quran dan mengikut kaum orientalis yang kufur. Metod ini menjadi sebab utama Al-Quran tidak difahami sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita dah sebut sebelum ni. Kritikan pendukung hermeneutik terhadap salafus salih telah merosakkan metod memahami Islam. Penggunaan hermeneutik dalam pentafsiran Al-Quran menyebabkan Islam tidak lagi dapat difahami dengan baik sebagaimana generasi terbaik memahaminya. Implikasinya lagi, hukum asal sikap seorang Muslim terhadap Al-Quran sebenarnya adalah perlu mengikuti secara zahir dan batin sebagai bukti keimanan. Tetapi para pendukung hermeneutik ini, mereka bukan saja menggunakan metod sesat,
bahkan tidak menundukkan pemikiran mereka terhadap petunjuk Islam. Memang lari jauh sangat. Siapa yang mendukung hermeneutik, metod hermeneutik ini, inilah kesannya. Okey. Daripada perbincangan kita tadi dapatlah disimpulkan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat dan keasliannya tidak dapat dinafikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaganya. Ia datang daripada Allah, tak boleh diubah macam mana sekalipun. Tak akan dapat diubah keasliannya. Okey. Jika hermeneutik dijadikan salah satu metod dalam mentafsirkan Al-Quran, maka keyakinan ini akan runtuh. Keyakinan bahawa Al-Quran adalah mukjizat dan keaslian yang tidak dapat disangkal oleh apa-apa pun akan runtuh dan akan menyebabkan muncul keraguan pada setiap kebenaran Al-Quran. Dan sebenarnya ulama tafsir telah menentukan metod pentafsiran Al-Quran dengan garis panduan yang sangat ketat sehingga tidak perlu lagi pendekatan ataupun metod hermeneutik. Tidak perlu. Hermeneutik memiliki latar belakang dan metod yang berbeza, bahkan bertentangan dengan watak Al-Quran, tafsir serta prinsip-prinsip Islam, maka hermeneutik tidak relevan untuk diterapkan sebagai metod pentafsiran Al-Quran. Macam mana hujah sekalipun, ia tak akan dapat tidak akan dapat menjadi satu metod dalam pentafsiran Al-Quran sebab ia sangat-sangat bertentangan. Hermeneutik mengutamakan akal dan sering meragui sesuatu sehingga memerlukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran. Sedangkan dalam Islam, akal bukan sumber utama, tetapi wahyu adalah sumber utama. Hermeneutik ini boleh berubah-ubah sebab dia adalah pentafsiran yang mengutamakan akal dan sentiasa meragui sesuatu kebenaran sampai perlu kepada pembuktian-pembuktian yang baharu. Dia punya konsep. Tapi Islam, akal bukan sumber. Wahyu adalah sumber utama. Apa-apa permasalahan, apa-apa kekeliruan yang perlu dirujuk adalah sumber utama, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Empat benda ni. Okey. Dan yang terakhir, hermeneutik lebih sesuai untuk digunakan pada nas-nas di luar Al-Quran, iaitu nas-nas yang diragui keasliannya, iaitu nas yang dibuat oleh manusia ataupun teks-teks yang bercanggah antara satu sama lain, dan Al-Quran tidak sesuai untuk digunakan hermeneutik ini di dalam pentafsiran Al-Quran. Okey, sebelum saya mengakhiri pembentangan, sukalah saya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan semua berkenaan satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Maksudnya, tak asing maksudnya. Hadis ini tidak asing dengan kita. Apa kata Nabi? Islam bermula sebagai asing, iaitu sesuatu yang dianggap asing dan ganjil, dan ia akan kembali sebagaimana permulaannya. Dianggap asing dan ganjil, maka beruntunglah orang-orang yang ganjil. Para sahabat ada bertanya berkenaan maksud orang-orang ganjil ini apa? Apa kategori orang ganjil ini? Orang yang dilihat asing ni apa? Maka kata Rasulullah, orang-orang itu adalah alladzina yaslihuna hina fasadin nas. Orang-orang yang cuba untuk melakukan pembaikan, melakukan islah
ketika mana rosaknya manusia. Dan semoga kita menjadi individu ataupun insan ataupun hamba Allah yang berada, yang tergolong dalam kalangan orang-orang yang ganjil ini. Allahumma faqihna fid din. Semoga Allah memberikan kefahaman agama kepada kita, kefahaman agama yang benar, kefahaman agama yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Setakat itu saja pembentangan saya. Minta maaf Ustazah sekiranya ada kesilapan dalam pembentangan ini kerana ingin saya berkongsi ketika membuat pembacaan tentang teori ataupun konsep ataupun hermeneutik ini, bahasanya agak tinggi, lagi-lagi melibatkan teori-teori tokoh. Jadi sekiranya ada kesilapan, mohon untuk diutarakan oleh sahabat-sahabat ataupun ustazah sendiri supaya penambahbaikan boleh dilakukan selepas ini oleh saya, insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf mana-mana yang terlebih terkurang, insya-Allah.